Datuk Ketua, saya ingin mengambil kesempatan di sini untuk tanyakan kepada Yang Berhormat Menteri beberapa soalan berkaitan dengan pindaan ini. Pertamanya, kita nak cuba memahami apakah pendirian kerajaan ataupun strategi kerajaan terhadap isu-isu yang berkaitan dengan keselamatan negara. Sebab hal-hal berkaitan dengan keselamatan ini telah diperjelas dan diperincikan secara teratur di dalam akta yang lebih dikenali sebagai SOSMA ini. Dan biarlah ianya bertujuan untuk maksud keselamatan. Dan dalam hal ini saya fikir keselamatan itu ada kaitannya dengan perkembangan terorisme yang berlaku ketika mana undang-undang ini dibahaskan, dan ia bukan sekadar berlaku di Malaysia tapi juga di negara-negara yang lain. Saya ingin ingatkan kata-kata Kofi Annan, bekas Siswa Agung PBB, di mana dalam hal-hal berkaitan dengan terorisme ini, beliau pernah mengingatkan bahawa dalam bahasa Inggeris kalau dibenarkan Datuk Ketua, our responses to terrorism as well as our efforts to thwart it and prevent it should uphold the human rights that terrorists aim to destroy. Respect for human rights, fundamental freedoms and the rule of law are essential tools in the effort to combat terrorism, not to be sacrificed at the time of tension. So dalam hal ini saya ingin mulakan dengan itu kerana saya lihat ada kecenderungan untuk satu undang-undang itu digubal dengan tidak memberikan keseimbangan antara keperluan keselamatan dan juga hak-hak asasi manusia, apatah lagi dalam hal berkaitan dengan fundamental freedom. Dalam hal ini misalnya, kalau kita nak masukkan jadual pertama ini bahaya. Kerana jadual pertama yang berkaitan dengan keselamatan ini, tidak ada satu pun yang berkaitan terus dengan hal-hal keselamatan negara. Kerana kalau kita mengambil pendekatan seperti itu, ini akan menggalakkan pasukan keselamatan kita bertindak dalam suasana yang malas. Sepatutnya kita perkasakan mereka dengan tindakan-tindakan, dengan peralatan-peralatan, dengan sumber-sumber yang lebih kuat untuk memastikan agar keselamatan negara, hal yang berkaitan dengan jenayah ini dapat dihalang. Tetapi kalau dalam hal ini kita letakkan jadual pertama ini, kesalahan di bawah bab 6, 6A, 6B, anggota kumpulan pengganas, jenayah terancam, akta aktif perdagangan orang, ini berlaku daily, secara harian. Pengganas ni dia tidak mengganas setiap hari, dia ada ketikanya dia akan mengganas. So dalam hal ini ada undang-undang yang melaksanakan hal-hal berkaitan pencegahan, dan mesti tidak boleh kita campur dengan hal-hal yang berkaitan dengan jenayah setiap hari. Jenayah setiap hari ini pastilah ada laluannya, prosesnya. Sebab itulah kita ada kanun kejaksaan, sebab itulah kita ada kanun acara jenayah dan pelbagai lagi undang-undang. Dan ini sebenarnya untuk memastikan agar kegiatan jenayah ini dihalang. Sebab itu saya nak tanya kepada Yang Berhormat Menteri, apa rasionalnya meletakkan jadual-jadual ini? Mungkin selepas ini akan buat pindaan pula jadual lain. Mungkin tidak boleh adakan demonstrasi besar-besaran masuk dalam jadual keselamatan. It doesn't make sense. Dia tidak boleh membina satu masyarakat yang maju kalau setiap perilaku kita dikawal dengan satu undang yang bersifat represif. Silakan Batu. Okay. Yang Berhormat Atik, tadi dalam pengakuan Stew ini, target sekarang SOSMA ini lebih daripada teroris. Teroris adalah manusia atau kumpulan yang mengancam keselamatan dengan senjata, dengan cara keganasan. Tapi keselamatan tidak didefinisikan, ditafsirkan dengan longgar, termasuk tekong, termasuk along. Dan apa yang diakui oleh Stew ialah kita shift target kita, sasaran kita daripada teroris yang bersenjata kepada satu kumpulan penjenayah yang sangat luas. Itu bukankah ini sudah dilute tujuan ini? Dan kita juga rasa kalau kita untuk mengkorbankan sedikit fundamental freedom untuk memerangi kumpulan teroris ini, kita setuju. Tetapi pula dengan jenayah biasa termasuk tekong, kita terpaksa mengorbankan satu perkara yang sangat fundamental, iaitu kebebasan yang dijamin di bawah perlembagaan persekutuan. Adakah ini telah bercanggah dengan tujuan kita mengadakan SOSMA? Ya, saya setuju dengan pandangan Batu yang berkaitan dengan memperluaskan lagi penggunaan SOSMA ini, yang pada saya tidak relevan. Kerana kita baru saja meluluskan POCA, Prevention of Crime Act, Akta Pencegahan Jenayah. Dan kemudian sekarang ni kita nak masukkan lagi
nak perketatkan lagi Akta SOSMA ini. Saya ingin tanya kepada Pak Menteri, adakah mereka menilai pengalaman dengan negara maju? Saya ambil contoh, misalnya ada satu kajian berkaitan dengan rethinking preventive detention dengan izin from a comparative perspective. Rupa-rupanya bukan sekadar Malaysia saja ada preventive detention, tetapi negara-negara yang lain juga ada. Tapi apa dia punya saving clause ataupun dia punya safeguarding clause dengan izin Datuk Betul. Negara-negara seperti Brazil, Colombia, Denmark, France, Germany, Itali, Norway, Greece, Ireland, Spain, Turkey dan juga United Kingdom. Mereka ni dah berperang dengan keganasan ni lama dah sebelum Amerika lakukan selepas 9/11. Misalnya United Kingdom terpaksa deal dengan IRA berapa lama? France dalam peperangan Algeria misalnya, Itali, Greece, dan semua ini mereka lakukan, dan di sana ada juga preventive detention tetapi meets the requirement, maknanya ikut requirement seperti mana yang diminta oleh rule of law dan juga terikat dengan Konvensyen Hak Asasi Manusia. Jadi ada negara-negara yang lakukan tetapi dia terikat, dia ikut betul-betul skema hak asasi manusia. Dan saya ingin cadangkan Yang Menteri mengkaji semula perkara ini, dan kita ikut pengalaman negara-negara maju ini dalam masa mereka melakukan suatu tindakan menghalang keganasan dengan senjata. Mereka juga sebenarnya ada pendekatan terikat dengan Conventions on Human Rights dan sebagainya. Jadi saya fikir itu dua perkara yang ingin saya tanyakan. Saya ingin beri jawab laluan kepada rakan-rakan untuk membahas. Sekian, terima kasih. Yang Amat Tanjung. Terima kasih Datuk Speaker kerana memberi peluang untuk saya membahas rang undang-undang ini. Saya rasa ini adalah satu isu besar di mana jenayah terancang dan keganasan terancang tidak diberi satu definisi yang ketara, di mana rang undang-undang ini cuba menyamai kedua-dua konsep ini. Saya tidak faham mengapa pihak menteri tidak mendapat input daripada pusat serantau Asia Tenggara bagi mencegah keganasan yang ditubuhkan di Kuala Lumpur sejak 2003. Dengan pengalaman mereka, saya rasa pihak pusat serantau ini dapat memberi input yang benar supaya keganasan dapat dirujuk kepada ancaman atau penggunaan keganasan yang bersistematik untuk mencapai malamat-malamat tertentu, dan penggunaan pendekatan yang bersifat ganas seperti suicide bombing, dan biasanya sasaran adalah terhadap kerajaan atau sesebuah negara. Jadi memang tujuan jenayah terancang adalah untuk mendapat kekayaan atau wang, manakala keganasan terancang adalah untuk mendapat kuasa. Dan kuasa ini adalah untuk mendapat kuasa dari segi politik atau dari segi keagamaan atau memperjuangkan ideologi-ideologi tertentu. Jadi ini juga jelas dapat dijelaskan oleh Mukadimah Akta SOSMA yang berbunyi seperti berikut, bahwasannya tindakan telah diambil dan tindakan lanjut diancam oleh sekumpulan besar orang di dalam dan di luar Malaysia untuk menyebabkan keganasan terancang terhadap orang atau harta, atau untuk menyebabkan sebilangan besar warga negara takut akan keganasan itu. Ini adalah keyword di mana Akta SOSMA memang diperundangkan untuk memanteras keganasan terancang dan bukannya jenayah terancang. Jadi saya tidak menyokong supaya definisi jenayah terancang ini diperluaskan supaya dia dapat dipanteras melalui pendekatan-pendekatan ala anti-terorisme. Ini seolah-olah merupakan double jeopardy terhadap mereka yang ditangkap dan boleh diambil tindakan di bawah rang undang-undang ini. Saya juga tidak bersetuju dengan cadangan pindaan terhadap jadual pertama yang cuba memasukkan kesalahan-kesalahan di bawah bahagian 3A Akta Anti Perdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007 sebagai satu kesalahan keselamatan baru di bawah rang undang-undang tersebut atas sebab double jeopardy yang sama. Jikalau seperti yang dibangkitkan oleh ahli yang berhormat Kuala Selangor, di mana dia telah memetik contoh LTTE. LTTE menggunakan negara kita sebagai transit point untuk merekrut atau menjalankan aktiviti yang berelemen military. Saya rasa ini bukan satu sebab yang utama supaya Akta SOSMA dapat merangkumi kesalahan-kesalahan yang boleh diambil di bawah Akta 670 ini.
Jikalau mereka yang terlibat dengan aktiviti penyeludupan atau pemerdagangan orang, jikalau ini bersifat militeri, maka dia boleh terus diambil tindakan di bawah Akta SOSMA dan tidak harusnya diperluaskan untuk dirangkumi di bawah Akta SOSMA ini. Seperti insiden yang berlaku di Lahad Datu awal tahun ini. Mereka yang bersifat militeri terus didakwa di bawah Akta SOSMA dan bukannya mereka didakwa di bawah Akta 670 dan pada masa yang sama diambil tindakan yang sama di bawah Akta 670 ini. Jadi dengan kata-kata ini saya mohon membantah. Petang 2:30 nanti Menteri akan mula menjawab. Adela Muhammad masuk ditangguhkan hingga jam 2:30 petang nih.